Seperti korang semua tahu yang Samsung baru saja melancarkan Galaxy S22 series yang terbaru, tapi dalam masa yang sama pada bulan Januari yang lepas, Samsung baru juga melancarkan flagship terbaru iaitu Galaxy S21 FE 5G, dan spesifikasi yang ditawarkan pun cukup mantap juga tau kalau kita nak bandingkan dengan Galaxy S22. Persoalannya, adakah Galaxy S21 FE 5G ni masih berbaloi? Let's talk about it. Basically Galaxy S21 FE ni memang a really good phone lah, aku boleh admit lah benda tu kan. Cuma timing dia keluar tu macam tak berapa nak sesuai sikit lah, sebab dia memang dekat sangat lah dengan Galaxy S22 series. Dalam masa beberapa minggu sahaja kan Samsung keluarkan S21 FE, dan tengok-tengok ada Galaxy S22 series pula kan. Tapi apa yang Samsung tawarkan pada Galaxy S21 FE 5G ni boleh tahan juga sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan Galaxy S22 yang baru saja dilancarkan. Pertama sekali, kalau tengok pada spesifikasi Galaxy S21 FE ni, dia checklist lah semua spesifikasi yang kita perlukan pada sebuah phone flagship yang setaruh macam dia kan. Dari segi bateri, skrin, dia punya keupayaan kamera, video, prestasi dia, dan banyak benda yang aku boleh puji sebenarnya dengan Samsung Galaxy S21 FE dengan harga yang agak murah sedikit berbanding dengan Galaxy S22 yang terbaru. Kalau sebut pasal skrin, memang Samsung ni cukup terkenal dengan kualiti skrin phone dia yang memang bagus dan antara yang terbaik setakat hari ini, dan Galaxy S21 FE ni dilengkapi dengan skrin Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.4 inci. Bagi aku, saiz skrin untuk Galaxy S21 FE ni tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil sangat lah, just nice lah untuk nak guna sebagai phone harian, sebab 6.4 inci tu memang saiz yang memang cukup ngam untuk kita nak gunakan sebagai phone yang agak selesa kalau nak bandingkan dengan saiz yang lebih besar daripada dia. Tapi dia punya saiz ni actually lagi besar sikit lah berbanding dengan S22 ataupun S21 yang hanya gunakan saiz 6.2 ataupun 61 inci saja, tapi yang ni 6.4 inci. So kepuasan skrin tu dapat lebih sikit lah dekat S21 FE ni, just a few inch saja besar berbanding dengan model abang-abang tu kan. Perkara yang aku suka lagi dengan Galaxy S21 FE ni bukan saja saiz skrin dia yang memang sedap untuk nak dipegang, tapi dia punya bezel yang nipis, and then skrin yang rata, dan ada punch hole display. Kalau kontras dia pun bagi aku memang cukup baik lah untuk setiap situasi, accurate dan juga membuatkan mata aku tak jemu lah tengok dia punya skrin kan kalau nak layan filem, nak layan video. Paling penting sekali, Galaxy S21 FE ni ada adaptive refresh rate 120Hz yang akan sesuaikan dengan display masa korang tengah guna tu, sama ada dia perlukan refresh rate tinggi ataupun yang rendah, dia akan sesuaikan mengikut display korang tengah pakai tu. So dia akan memberi kelebihan untuk ketahanan bateri pada smartphone ni lah. Bukan itu saja, Galaxy S21 FE ni juga dilengkapi dengan storage speaker pada bahagian atas juga pada bahagian bawah. So kalau korang tengok betul-betul dekat dia punya rekaan ataupun saiz stereo speaker dia, memang tak berapa perasan sangat tau earpiece kat atas tu, tapi speaker dia bagi aku memang cukup mantap. It's not too good, but in the same time it's not too bad jugalah kalau korang nak layan video ataupun dengar lagu dekat smartphone ni kan. Cakap pasal rekaan, honestly aku enjoy gunakan Galaxy S21 FE ni sebab saiz 6.4 inch dia memang ngam dekat tangan aku, dan berat dia hanyalah 177 gram saja, which is memang sangat-sangat ringan untuk sebuah phone flagship pada tahun ni, sebab kebanyakan phone flagship sekarang ni atas 200 gram, tapi yang ni still boleh bagi bawah 200 gram iaitu 177 gram saja. Sebab untuk kualiti binaan dia, back panel dia adalah jenis plastik bukannya kaca. Dia punya skrin depan adalah jenis Corning Gorilla Glass Victus, which is memang cukup tahan untuk sebuah phone flagship, dan frame dia adalah jenis aluminium. Tapi ada satu isu yang ramai juga cakap mengenai Samsung Galaxy S21 FE ni, kenapa Samsung still bagi back panel jenis plastik, kenapa bukannya kaca? So bagi aku, dia punya back panel jenis plastik ni bukannya big issue sangat lah untuk S21 FE ni, manakala kita tahu yang ramai je gunakan casing instead of guna naked macam ni kan. So bagi aku, untuk dia punya feel tu memang rasa ini adalah plastik, tapi bukannya plastik yang murah, sebab ini memang rasa plastik yang mahal dan juga premium, dan dia punya feel tu memang rasa solid. Dia bukannya rasa kosong, tak rasa kosong macam phone-phone murah. Dia memang rasa ini adalah phone mahal, so korang jangan risau lah. Dan dia punya keunikan, of course, dia punya rekaan back panel tu memang sambung terus dengan bonggol kamera untuk Galaxy S21 FE ni. Cuma kalau kita nak fikir pasal dia punya kualiti binaan, kenapa bukan kaca, kenapa plastik, benda ni subjektif lah. Ada yang tak kisah pun, dan juga mungkin ada yang very concern pasal feels tu lah. Tapi of course dengan adanya penggunaan back panel jenis plastik ni, dia akan memberi ketahanan lebih lasak sikit lah untuk smartphone ni, memandangkan kalau jatuh tu dia takkan pecah. Cukup pasal rekaan dan juga screen. Now let's talk about performance. Okay, secara jujurnya aku tak banyak komplain lah pasal prestasi yang daripada Galaxy S21 FE 5G ni, memandangkan aku memang average user. Aku bukannya heavy gaming ataupun aku bukannya kau lenjan smartphone ni, so aku gunakan just untuk penggunaan harian aku yang biasa je. Dari segi prestasi, Galaxy S21 FE 5G dikuasakan dengan chip Exynos 2100 yang ada rangkaian 5G, dan unit kat tangan aku sekarang ni yang aku dapat pada Maxis adalah varian 8GB RAM dan juga 256GB storage. Dari segi penggunaan aku sendiri memang cukup bagus, memang rasa smooth. Kepanasan tu bagi
aku memang masih terasa lah pada smartphone ni. Even kebanyakan smartphone yang aku pernah guna ataupun review memang semua rasa panas. Tak ada smartphone yang tak rasa panas. Semua akan rasa panas. Dan benda tu aku masih rasa juga pada Galaxy S21 FE ni. Cuma dia tak akan mengganggu pada prestasi masa aku nak buat benda lain lah. So masa aku tengah main game, dalam masa sejam tu, bila rasa panas tu, bila aku cuba buka Twitter ke Instagram kena buat call, dia tak akan lagging, and then dia tak akan kacau lah prestasi. So that's why aku cakap yang smartphone ni masih boleh bagi prestasi yang cukup bagus lagi kalau korang nak gunakan pada tahun ni, walaupun chip dia pada tahun lepas. Sebab untuk prestasi dia, bateri 4500 mAh dia memang cukup nice. Aku guna dalam masa sehari tu memang tak ada masalah pun. Even bateri dia lagi besar tau daripada Galaxy S21 ataupun Galaxy S22 yang just guna bawah 4000 mAh saja. Tapi untuk smartphone ni dia bagi 4500 mAh, cukup besar kot untuk sebuah phone flagship pada tahun ni kan. So memang just nice untuk ketahanan bateri dia, prestasi dia apa semua. Dan smartphone ni juga menyokong fast charging 25W, ada wireless charging 15W dan juga menyokong reverse wireless charging. Korang boleh gunakan smartphone ni sebagai power bank untuk nak charge smartphone korang yang lain. Last but not least, untuk bahagian kamera, Galaxy S21 FE ni dilengkapi dengan 3 kamera, 12MP kamera wide, 8MP telefoto dan juga 12MP ultra wide. Dan untuk kamera dia juga ada OIS. Untuk selfie kamera dia menggunakan 32MP. So kalau nak bandingkan dengan Galaxy S21 ataupun Galaxy S22, dia punya selfie kamera lagi besar babe, 32MP kot. So memang sesuai lah smartphone ni untuk nak digunakan pada kaki selfie kat luar sana kan. So untuk dia punya bahagian rakaman video juga, kedua-dua kamera depan juga belakang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60fps. Tapi kelebihan untuk pada kamera belakang ni, of course boleh rakam video dengan adanya OIS, Optical Image Stabilization. Overall untuk bahagian kamera, aku boleh admit lah yang Galaxy S21 FE ni cukup baik lah untuk kebanyakan situasi. Kalau korang ambil gambar dalam siang ke malam ke, dekat luar rumah ke dalam rumah ke, korang still akan dapat hasil gambar yang cukup baik pada Galaxy S21 FE ni. So kebanyakan gambar tu memang aku dapat gambar yang sangat-sangat sharp, dan juga potongan bokeh untuk portrait mode tu memang sangat-sangat baik tau, walaupun situasi tu low light. Cuma untuk gambar siang tu korang nak kena pastikan yang kamera tu tidak terlalu fokus sangatlah dekat cahaya matahari tu, supaya korang dapat high dan mid range yang baik lah untuk kamera yang ada pada Galaxy S21 FE ni. Dan satu lagi benda yang aku rasa menarik juga adalah smartphone ni menyokong space zoom sampai 30 kali. So kalau korang tak nampak nombor apa semua, tulisan jauh-jauh tu, korang just boleh gunakan fungsi zoom dia. Tapi fungsi tu aku rasa memang jarang nak guna lah. Tapi kalau ada tu, memang dia akan membantu untuk kita baca tulisan ataupun nombor yang jauh-jauh tak nampak tu kan. So benda tu agak menarik lah kalau nak gunakan. Kalau korang tanya aku dalam banyak-banyak perkara yang aku jelaskan tadi, ada ke kekurangan dia yang secara jelas kita boleh nampak pada smartphone ni? Yes, of course ada. Yang pertama sekali yang aku nampak kekurangan dia pada smartphone ni adalah dia punya fingerprint scanner dekat bahagian skrin dia lah. So untuk fingerprint scanner dia adalah jenis optical, bukannya ultrasonic macam Galaxy S21 ataupun Galaxy S22. So dia just optical saja. Of course optical akan memberikan fingerprint scanner yang lebih slow sikit lah berbanding dengan ultrasonic, dan kedudukan dia tu aku rasa kurang praktikal sikit sebab dia ke bawah sangat. Kalau dia ke ataskan sikit memang just nice untuk kedudukan jari kita nak unlock smartphone ni kan. So itu saja antara kekurangan pertama. Dan kekurangan yang kedua, of course, dia punya back panel adalah jenis plastik. Aku tak pasti sama ada benda ni kekurangan ataupun kelebihan, ataupun mungkin benda ni tak kisah pun. So kalau Samsung bagi glass, mungkin dia akan memuaskan hati semua orang lah, menangkan ini adalah phone premium flagship juga daripada Samsung dengan harga RM3,100 macam tu kan. So ya, mungkin ada yang tak kisah, mungkin yang kisah, tapi aku rasa benda ni bukannya big issue sangat lah. Dan mungkin ini adalah kekurangan untuk certain orang je kan, sebab kebanyakan orang memang akan gunakan casing pun untuk smartphone ni, sebab memang risau gila kot kalau jatuh. At least kalau jatuh, dia punya body ni akan kemek, ada dan ada cala apa semua kan. Tapi kalau pakai casing, kita tak risau sangat lah pasal body dia kemek dan apa semua. Dan paling penting sekali, dia punya plastik back panel ni akan lebih tahan lasak lah berbanding dengan kaca kan. Dan kalau nak sebut pasal harga dia, memang Galaxy S21 FE 5G ni memang lebih murah lah berbanding dengan Galaxy S22 ataupun S21. So dia RM600 lebih murah berbanding dengan Galaxy S22 yang terbaru tu kan. So harga dia adalah RM3,099 saja untuk varian 8GB dan juga 256GB daripada Maxis yang aku dapatkan ni. Kalau nak bandingkan antara Galaxy S21 FE dan juga Galaxy S22 yang baru saja dilancarkan, of course lah Galaxy S22 lagi win lah dia punya spesifikasi, lagi much better dengan chip yang baru apa semua kan. But aku rasa Galaxy S21 FE ni pun not bad juga sebenarnya. Specs yang ditawarkan memang cukup baik juga sebenarnya untuk korang nak gunakan sebagai phone flagship pada tahun ni. Cuma itulah, dia punya specs tu tidaklah sepower macam Galaxy S22, tapi dia lagi murah, dan juga ini adalah antara alternatif phone flagship yang lebih murah sedikit lah daripada Samsung untuk korang dapatkan berbanding dengan Galaxy S22 yang lebih mahal sedikit berbanding dengan Galaxy S21 FE yang terbaru ni. Kalau korang rasa yang Galaxy S21 FE 5G ni berbaloi ataupun memang pilihan yang terbaik untuk korang semua, aku recommend untuk korang dapatkan dekat Maxis.
Maxis dengan penjimatan lebih RM1,000 kalau korang beli dekat Maxis. Korang just langgan je plan Maxis Postpaid 98 untuk dapatkan Galaxy S21 FE 5G 256GB pada hanya RM2,099 saja, atau kalau korang prefer ansuran boleh je bayar RM83 sebulan melalui Maxis Zero Revolution. Obviously memang lagi murah berbanding dengan Galaxy S22 yang terbaru tu kan, tapi masih dapat ciri-ciri flagship yang kita perlukan pada phone sekarang ni. Dan ada lagi ke kelebihan kalau beli kat Maxis? Yes, of course ada. Sebab Maxis juga ada bagi free 3 bulan phone protection kalau kena curi ataupun rosak. Benda ni bernilai RM99, dan kalau korang beli dekat Maxis online store boleh dapat free 2 Samsung Smart Tag yang bernilai RM209. So memang berbaloi gila kot beli Galaxy S21 FE dekat Maxis kan. Harga lebih jimat, dapat free gift lagi, ada phone protection lagi semua kan. Selain tu juga Maxis ada jual Galaxy Tab dan juga Galaxy Watch yang korang boleh je add on later kalau korang nak, walaupun kontrak korang masih aktif lagi. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai offer ni semua, korang boleh check it out dekat laman web Maxis yang aku letakkan dekat bahagian description untuk korang tengok semua offer daripada Maxis untuk beli Galaxy S21 FE yang terbaru ni. Dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Galaxy S21 FE nice gila, solid phone ni, ringan lah.